Tapi nama saya tak kenal. Kan? Nama saya tak kenal. Muka saya kenal. Nama saya tak kenal. Tapi tak apa. Kita akan ada satu sesi di mana kita boleh berkenalan. Kan? Bila kamu dah hantar kerja sekolah nanti, kena letak nama lah. Saya beritahu kita kena, apabila ada homework biasanya tak adalah teruk sangat pun. Homeworknya biasanya sikit-sikit je kan. Kamu pun baru tahun 1, minggu transisi pula tu kan. Jadi kita akan buat homework yang mudah-mudah, yang fun-fun, yang seronok-seronok macam tu lah. So kamu jangan tertekan dengan homework. Ibu dan ayah pun janganlah terlampau tertekan. Contohnya saya bagi latihan kan. Sekarang kelas kita seminggu hanya 1 kali sahaja. Maksudnya kamu ada masa yang panjang untuk menyiapkan sekolah ataupun homework. Tengok ni. Okay, so. Ada 35 orang. Tak separuh yang mampu. Okay. Cikgu, sorry. 10 orang. Yang tengah korek hidung pun ada. Kamu tak nampak, tapi saya nampak. Kan? So, kalau kamu semua sudah minum ataupun sarapan. Alhamdulillah. Biasa bangun pagi. So, rasa bertemu. Kena sekarang telah pukul 9.15. Jadi saya akan tunjuk dekat kamu satu PowerPoint. Okay. So, ini ialah PowerPoint yang akan saya tunjukkan kepada kamu. Saya besarkan dia. Okay. Jadi, lagi sekali saya ucapkan selamat datang ke kelas transisi tahun 1 bagi sesi 2021 bersama dengan saya, Cikgu Khairit. Cikgu Khairit adalah cikgu yang mengajar mata pelajaran sains untuk kelas tahun 1 Bestari dan juga 1 Cerdik. Kalau nampak cikgu biasanya kalau tak ada sekatan merentas sempadan ataupun negeri ataupun daerah, biasa saya akan pergi bersarapan dekat UTC. Kan? Kalau kamu nampak saya dekat UTC, tengok-tengoklah saya. Kan? Tak tangan kat dada saya murid kelas tahun 1. Memang biasa saya akan pergi ke kelas, saya akan pergi ke UTC untuk bersarapan, terutamanya pada hujung minggu, pada hari Sabtu ataupun Ahad. Saya akan pergi ke UTC. Okey. Seterusnya, akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Saya nak tanya, apabila kita berjumpa dengan orang ramai, soalan yang biasa kita tanya ialah kita akan tanya apa khabar, kan? So, saya tanya kamu lah, apa khabar? Sihat ke? Macam tu. Kan? So, untuk keadaan yang sekarang, kita kenalah menjaga kesihatan. Sangat penting. Kita kena menjaga kesihatan. Ada ibu bapa yang mesej dekat saya. Dia kata, saya kena kuarantin dekat Serdang. Kenapa dia kena kuarantin dekat Serdang? Kerana apabila dia dibuat swab test yang cucuk hidung tu, doktor ambil cucuk hidung tu, dia check dia ada COVID. Macam mana dia boleh kena COVID? Tak tahu. Kan? Dia kena COVID
suami tak kena, anak-anak pun tak kena. Kan? So, sekarang penjagaan kesihatan adalah sangat penting. Memang sangat penting, teramat penting. Kalau kita tidak menjaga kesihatan, kita boleh terdedah kepada bahaya penyakit COVID. Kan? Ya. Saya sudah tanya tadi, adakah kamu rasa gembira dan terpuja untuk memulakan sesi persekolahan? Kan? Siapalah yang tak suka nak sekolah? Siapalah yang tak suka nak sekolah? Biasanya lah budak-budak semua suka nak bersekolah kan. Dia kena mute apa nama kawan kamu yang pakai baju pink ni, saya mute lah. Saya kena mute kalau tidak bertembung suaranya, nanti bising. Okay, selepas itu ni apa benda? Ini ialah emoticon kan. Kalau kamu tengok muka dekat sini, ada muka gembira, dia senyum, ada muka yang senyum malu-malu, ada yang muka senyum nakal, ada yang ketawa sehingga mengeluarkan air mata, ada yang muka terkejut, ada yang muka senyum simpul. Dia tak nak senyum tapi dia senyum juga, senyum simpul. Ada yang macam ni, ada yang berpeluh dekat tepi dahi kan, dan sebagainya lah. Kalau kamu tengok kat sini. Jadi harapan cikgu untuk kamu pada pagi ini, untuk kamu pada pagi ini, saya berharap kamu berada dalam keadaan yang selesa dan gembira untuk memulakan sesi persekolahan kita. Boleh? Kan? So, macam itulah bila anak dia, apabila kita kelas, kita akan buat secara atas talian kan. Kita akan buat secara atas talian. Kelas kita kalau ikut jadual, dia jam 9 sehingga 10.30. Tapi saya tak akan ambil masa itu terlampau lama kan. Saya takkanlah nak ambil pukul 9 sehingga pukul 10.30. Nanti masa panjang sangat, bateri handphone kong, kamu ada kelas lagi lepas ni, dah bateri tak ada dan sebagainya. Jadi saya akan buat tak adalah lama sangat. Saya buat sikit-sikit je. Okay. Seterusnya. Okay, macam ni. Untuk makluman kamu, sekarang sekolah masih lagi ditutup. Sekiranya wabak COVID ini jumlah jangkitannya semakin berkurang, kemungkinan besar sekolah akan dibuka semula untuk beroperasi. Kan? Bukanlah sekolah tu tutup je sampai kesudah, sampai buruk sekolahnya. Tak. Apabila kes COVID ini telah pun berkurang, kemungkinan besar sekolah akan dibuka semula. Bolehlah kita datang sekolah, jumpa cikgu, jumpa kawan kan. Dan apabila kamu tiba di sekolah, sekiranya sekolah dibuka, apa yang perlu kita buat? Bolehkah datang sekolah, mak hantar ataupun ayah hantar, kamu turun motor, salam-salam dengan mak dan ayah, terus je lari masuk ke sekolah? Bolehkah macam tu? Kan? Bolehkah kamu daripada flat sebelah sekolah tu, kamu tengok pagar dah tutup, kamu panjat je pagar masuk ke sekolah? Macam tu. So, dekat sini saya nak bagi tahu apa yang perlu kita buat apabila datang ke sekolah bila sekolah dah dibuka nanti. Okay. Yang pertama, sebelum masuk ke sekolah, kehadiran dan suhu badan murid akan diambil oleh guru yang berada di pintu pagar sekolah. Untuk makluman kamu, SK Seri Perak, kita ada dua pagar dan pagar B. Ataupun korang boleh kata pagar depan dan pagar belakang. Pagar depan yang di sebelah masjid, pagar belakang yang
sebelah seri perak. Macam tu. So, bagi mengekang wabak COVID ini, COVID kan, bagi mengekang wabak COVID ini, apabila kamu tiba di sekolah, suhu badan kamu akan diambil. Kita akan tembak kepala tu, bukan tembak pakai pistol. Tak. Kita tembak pakai alat pemeriksa suhu. Kita masuk meeting ni semua. Dan kita akan naik kepala tu. Kalaulah sekiranya kamu sihat, suhu badan kamu akan berada bawah 37.4. Dan sekiranya kamu datang, suhu badan kamu sedikit tinggi. Dan katalah, bila cikgu cek, beratur cikgu cek, suhu badan kamu tinggi. Dekat penunjuk suhu tu dia merah. Kalau dia hijau ataupun biru, maksudnya kamu sihat dan boleh masuk ke sekolah. Kalau suhu badan kamu tinggi, dia akan warna merah. Kamu tembak kepala dia tidak akan merah. Kan? Bila merah, apa yang akan cikgu buat? Cikgu akan letak kamu di tepi sekejap. Mungkin kamu tergesa-gesa datang ke sekolah, kamu berlari ke, kamu nak turun daripada rumah tu, lift rosak, kamu lari pakai tangga dan sebagainya. Jadi, mungkin itu menyebabkan suhu badan kamu meningkat. Jadi, cikgu akan letak kamu sekejap di tepi. Dan selepas 3 minit, cikgu akan ambil suhu lagi sekali. Dan kalau dah sejuk ataupun suhu badan dah okey, kamu akan dibenarkan untuk masuk ke sekolah ataupun masuk ke kelas. Macam tu. Okay. Kalau lah kata suhu badan tidak juga turun, tembak kepala dia, pintu tunjuk merah. Tembak je merah. Tembak je merah. Kan? So, bila saya tembak kepala dia ataupun saya cek suhu dia merah, tak turun-turun suhunya, kita akan bawa dia pergi bilik untuk diasingkan. Kemudian cikgu akan telefonlah ibu ataupun ayah dan cadangkan kepada ibu dan ayah untuk membuat pemeriksaan susulan di klinik. Katalah kamu memang demam, tapi kamu datang, mak kamu dah tinggal kamu, ayah kamu pun dah pergi kerja, tapi masih hari kamu ada kat sekolah. Kamu tidak dibenarkan untuk masuk ke kelas. Cikgu akan letak dekat satu bilik. Bilik tu cantik. Ada betul-betul. So, saya akan letak dekat satu bilik supaya kamu boleh mak ayah kamu datang dan ambil kamu untuk bawa kamu pergi ke kelas. Okay. Kena mute suara. Kamu kena faham bahawa cikgu harus mute suara supaya kamu dengar suara saya. Okey. Seterusnya, kamu tengok kat sini. Bila dah cikgu ambil suhu dan kamu dibenarkan untuk masuk ke sekolah, kamu perlu sanitize tangan. Kita ada sediakan cecair sanitasi tangan, kamu perlu sanitize. Kemudian barulah masuk ke sekolah. And then di bawah sekali, murid perlu ikut laluan ke kelas yang telah ditetapkan mengikut tanda laluan yang berada di atas lantai. Ada dah anak panah kat situ, kamu ikut sahaja anak panah untuk masuk ke kelas. Dia ada anak panah, kamu tak boleh melawan anak panah itu, ataupun kamu tak boleh menggunakan laluan yang tidak ada tanda arah ataupun anak panah itu. Kena jalan ikut anak panah. Kamu pijak atas anak panah itu pun tak apa. Anak panah tu tunjuk ke sana, kamu pijak atas dia pun tak apa. Kan? Okey. Seterusnya, apabila tiba di kelas,
duduk di tempat yang telah ditetapkan. Nama kamu dah ada atas meja dan kerusi. Dan kamu pergi dekat kelas, ada pintu kelas. Dekat pintu kelas dia akan ada senarai nama kamu dan juga tempat duduk kamu. Tempat duduk tu je yang kamu boleh duduk. Kamu tak boleh pergi duduk dekat tempat yang orang dah duduk sebelah kawan lah. Saya suka kawan dengan dia. Dia comel lah, saya nak duduk sebelah dia. Tak boleh. Kamu kena duduk di tempat kamu yang telah ditetapkan oleh guru. Cikgu dah buat dah pun. Kan? Cikgu dah buat dah susun atau kelas tempat duduk kamu dan kamu perlu ikut duduk di tempat kamu. Dan yang kedua, murid digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka. Ada setengah murid, dia selesa memakai mask. Saya sebut mask lah. Pelitup separuh muka, kita panggil mask. Ada setengah murid, dia selesa pakai mask. Dia pergi tandas pakai mask, dia dalam kereta pakai mask, dekat rumah sambil main handphone pun dia pakai mask, dia nak pergi kedai dia pakai mask. Datang sekolah, dalam kelas pun dia nak pakai mask. Boleh, kita tak marah pun. And then ada budak yang, ada antara kamu yang tak suka pakai mask. Dalam kelas sahaja boleh dibuka. Dah sampai kelas, tadi waktu kat pagar pakai mask, dah masuk, dah sanitize, dah cikgu dah tembak kepala, kamu dah jalan pergi kelas. Sampai ke kelas, kamu rasa rimas lah mask, dah buka sekejap. Boleh buka sekejap. Boleh buka sekejap. Okey, kemudian kamu digalakkan untuk membawa hand sanitizer. Kan? Hand sanitizer. Apa benda hand sanitizer? Hand sanitizer yang hand jeje-jeje orang sebut tu. Kan? Hand jeje-jeje. Nak sebut tak pandai, orang sebut hand jeje-jeje. So, kamu digalakkan untuk membawa hand sanitizer. Ada yang kawan-kawan kamu letak dekat beg tu, dia sangkut je. Comel je, kecil je. Ada gambar Little Pony lah, ada gambar kuda pink lah, ada gambar dragon lah, ada gambar buaya lah, macam-macam yang sangkut dekat beg. Itu ialah hand sanitizer ataupun cecair sanitasi tangan. Kamu digalakkan untuk bawa dekat sekolah pun ada. Kalau kamu nak pakai sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian kamu digalakkan untuk membawa tisu basah. Saya bagi tak ada dalam peraturan, tapi saya bagi tahu kamu digalakkan untuk membawa tisu basah. Katalah tiba-tiba meja kamu, nanti kamu dah rehat. Nanti saya bagi tahu cara rehat. Katalah nanti kamu dah rehat, ada kesan makanan, kan? Ada kesan makanan dekat meja. Katalah tumpah kuah ke, tumpah sambal ke, tumpah apa-apa lah atas meja. So, kamu digalakkan untuk membawa tisu ataupun tisu basah untuk lap ataupun cuci. Bagus ke tak bagus kita cuci? Baguslah, supaya kita mengekalkan kebersihan. Okey? Okey tak? Okey tak? Okey tak? Okey, tunjuk macam ni. Walaupun tak mandi, tunjuk macam ni. Okey. Seterusnya, murid harus duduk di tempat menunggu guru masa pertama masuk. Kamu harus tunggu cikgu masuk ke kelas. Kenapa kena tunggu cikgu masuk ke kelas? Cikgu masuk okay. Guru masa pertama yang masuk, dia akan ambil kehadiran kamu. Kemudian, apa lagi dia akan buat? Dia akan memberi sedikit taklimat tentang COVID, kesedaran tentang COVID. Dan yang paling penting sekali ialah cikgu yang masa pertama itu akan mengambil pesanan makanan.
Cikgu masa pertama juga akan ambil pesanan makanan. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kamu nak makan pada hari itu, apa yang kamu nak makan pada hari itu, cikgu akan ambil order. Dia tarik satu nasi lemak satu, taklah kan. Biasanya kita akan sediakan satu menu. Kamu nak makan nasi goreng ke, kamu nak makan ayam goreng ke, kamu nak makan nasi lemak ke, kamu nak makan nasi goreng Cina ke. Cikgu akan ambil order, okey, kelas 1C. Siapa yang nak makan nasi goreng ni? Kamu kat tangan. Cikgu akan ambil order. Cikgu akan ambil order. Lepas tu, waktu rehat, makanan itu akan dibawa kepada kamu ketika kamu berada di dalam kelas. Kita tidak dibenarkan untuk rehat di kantin. Kita tak boleh macam, okey rehat, bunyi loceng, prim, boom, kita lari di kantin. Tidak dibenarkan. Makanan tu akan dibawa kepada kamu. Makanan tu dibawa kepada kamu. Okey, tadi siapa yang order nasi goreng? Ya. Siapa yang order air kotak? Dia bagi. Siapa yang order air mineral? Dia bagi. Siapa yang order ayam goreng? Dia bagilah. Kan? Itulah tata cara dia lah. Lepas itu, murid tidak dibenarkan bersembang secara dekat. Kat sini ya. Kat sini. Murid tidak dibenarkan bersembang secara dekat. Kamu pergi dekat sebelah kawan, kawan duduk dekat meja dia, kamu pergi dekat meja dia, kamu sembang. Itu tidak dibenarkan. Kalau nak sembang pun kena mengamalkan SOP ataupun penjarakan fizikal. Kena ada jarak. Kan? Kalau kamu tak yakin dengan kebersihan masing-masing, boleh je bersembang pakai mask. Kawan ni pakai mask, kawan ni pun pakai mask, sembang pakai mask. Risiko untuk apa nama orang cakap? Air droplet tu. Kan? Cecair daripada mulut keluar tu kurang apabila kedua-dua orang bersembang, dua-dua menjaga jarak dan dua-dua memakai mask ataupun pelitup separuh muka. Okey. Seterusnya, benda paling basic lah kalau kamu tengok dalam kartun Upin dan Ipin. Apa? Benda paling basic apabila kamu tengok kartun Upin dan Ipin. Cikgu masuk, apa dia orang buat? Dia akan ada, okey, bangun, berdiri, okey, berdiri. And then dia akan ucap, salam, assalamualaikum cikgu. Dan kawan pun cakap, assalamualaikum cikgu. Ataupun, selamat pagi cikgu. Semua pun ikut ucap selamat pagi. Tata cara dia macam mana? Bolehkah kita duduk? Duduk kat meja, tengok cikgu masuk, oh cikgu masuk. Okey, cikgu cakap, murid-murid selamat pagi, kamu pun, pagi. Contoh, kita kena mengamalkan tata cara yang baik. Kamu kena berdiri dan bersedia tengok cikgu. Bila cikgu cakap selamat pagi, kamu pun balas balik selamat pagi. Kan? Macam biasa, macam kita masuk kelas biasa. Kan? Tak, ini cuma mengamalkan doa. Memulakan kelas, kita akan membaca doa. Biasanya paling mudah sekali, bacalah surah Al-Fatihah. Dia baca doa belajar sikit. And then, cikgu kata, okey semua duduk, kamu pun duduk. Tentu, macam dekat para sekolah pun sama, macam dekat taska-taska lain pun sama kan. Lah. Okey. Selepas itu, susun atur kelas. Kalau kamu tengok gambar dekat sini, ni gambar kelas dekat luar negara. Susun atur kelas. Cikgu akan susun kelas kamu
mengikut penjarakan fizikal di mana bahagian depan kamu, belakang kamu, kiri kamu dan kanan kamu berada pada jarak 1 meter. Maksudnya dia tak ada duduk dalam berkumpulan ataupun tidak ada duduk secara meja bercantum. Semua meja sebuah-sebuah, kamu je duduk kat situ. Nanti saya akan tunjukkan dia punya gambar lagi. Okey. Seterusnya, isu yang ada sekarang iaitu sekolah ditutup. Kan? Sekolah kita tutup ke? Kan? Sekolah kita tutup ke? Ya, sekolah ditutup dan tidak dibenarkan untuk guru, ibu bapa dan murid untuk pergi ke sekolah. Sekolah tidak dibenarkan untuk beroperasi, untuk murid tak boleh pergi sekolah, guru tak boleh pergi sekolah, ibu dan bapa pun tidak boleh pergi sekolah. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah kita mengadakan kelas secara online ataupun kelas secara atas talian. Okey. Kelas secara atas talian. Macam mana kelas atas talian ni? Macam ni lah. Macam korang ni. Mandi ke, tak mandi ke, makan ke, tak makan ke. Cikgu bagi link ataupun pautan, kamu klik, masuk-masuk, nampak muka cikgu, nampak muka kawan-kawan. Sekarang kita ada 37 orang, hampir 40 orang, bagus. Semua bagus. Yang ada, yang online ni semua hebat-hebat. Kan bangun awal pagi, siap-siap-siap, minta handphone mak buat handphone, adik nak kelas, ataupun abang nak kelas, ataupun kakak nak kelas. Mak pun bagus, ayah pun bagus sebab bersedia, dia bagi kebenaran untuk anak-anak, itu kamulah, untuk menghadiri kelas online. Okey, sekarang dah 9.40, sekejap je ni. Kelas kita akan habis pada jam 10 lebih kurang. Okey. Bagi melawan wabak COVID yang semakin hari semakin meningkat, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengarahkan sekolah untuk tidak dibuka bagi pembelajaran bersemuka. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran bersemuka? Pembelajaran bersemuka tu, kamu pergi sekolah, duduk dalam kelas, pun pergi sekolah, masuk kelas. Itu ialah bersemuka. Muka kamu boleh tengok muka pun boleh tengok muka kamu. Itu ialah pembelajaran bersemuka. Tidak lagi dibenarkan sekarang ini kerana wabak COVID yang semakin meningkat. Jadi, kita buatlah kelas secara atas talian ataupun kelas online. Kita membuat kelas secara online menggunakan telefon, tablet, yang kamu sebut iPad. Ada juga yang ada komputer, dia boleh pakai komputer. Ada juga yang ayah dia ada, abang dia ada gaming komputer, boleh pakai. Kan? Macam Solos, dia buat online main game pun boleh pakai. So ada banyak media yang kita boleh gunakan. Tetapi cikgu-cikgu dan pihak sekolah sentiasa memahami. Ada juga di antara kamu yang tak boleh online. Mak dia kerja, mak doktor. Kan? Mak doktor, ayah pun doktor. Dia tak boleh online. So kita faham dan kita rekod untuk bagi dia tengok kemudian. Boleh buka YouTube ataupun Facebook dan sebagainya. Okey. Selepas itu, saya nak tanya, kamu kena tunjuk macam ni ataupun macam ni je. Best tak kelas online hari ni? Kalau best, tunjuk best. Kalau tak best, tunjuk tak best. Saya tak best lah, saya nak kena, saya tak ada handphone sendirilah. Saya tak ada internet lah. Saya nampak gambar sepecah-pecah lah. Saya tak dengar lah suara. Tunjuk tak best. Ada ke tak best? Ke semua best? Semua best. Alhamdulillah. Okay. So, untuk yang pertama ni, biasanya kita akan segembira dan seronok. Dan saya berharap ni dengar semua ya. Saya berharap kamu sentiasa gembira dan bersedia sekiranya guru-guru mengadakan kelas secara online. Kamu tak minum-minum ke? Tak
tak ada nak jamah-jamah kuih-kuih ke apa ke? Mak tak buat air ke? Minumlah. Kalau nak minum boleh minum. Saya pun bawa air ni tapi saya tak adalah nak minum sekarang. Saya dah minum banyak tadi. Dan untuk kelas online, kamu rasa macam nak makan kuih lah. Nak tengok Sir Khairi cakap. Nak tengok Cikgu Khairi cakap nak makan kacang lah. Boleh, tak masalah. Nak makan kopok lah. Kan? Mak beli nasi lemak, boleh makan. Asalkan kamu pasang telinga untuk dengar apa yang cikgu cakap. Okey, yang seterusnya. Kita akan tengok kat sini kita akan tengok kelas yang sepatutnya kamu masuk pada hari ini. Sepatutnya kita sekarang ni berada dalam kelas, dan kelas itu sangat cantik dan sangat gembira datang ke sekolah. Kita pakai beg baru, kita pakai baju baru, kita pakai kasut baru, kita ada bekas pensel smiggle, kita ada macam-macam lah yang mak kita beli baru dan sebagainya. Sepatutnya saya tunjuk dekat kamu kelas kita, kan? Kelas kamu yang sepatutnya kamu tengok. Ini dia. So ini ialah kelas, kan? Ini ialah kelas. Ini murid tahun 4. Ini ialah susun atur kelas. Mejanya sebuah-sebuah. Kemudian kalau kamu tengok ada yang pakai pelitup separuh muka. Semua murid duduk di tempat masing-masing. Dia tak ada murid berjalan-jalan dan sebagainya. Tak boleh tak boleh. Kamu tidak dibenarkan untuk pergi kat kawan, pinjam barang dia, ambil barang dia, lepas tu nanti kamu pegang, kamu makan, ada yang lekat celah gigi, dia lekat celah gigi, kamu pegang gigi, kamu korek gigi, dan kamu pinjam pen kawan, pensel kawan, kan? Kamu dah korek gigi, and then cikgu kata, okay, kita akan pakai warna merah untuk color bendera Malaysia, contoh. Kamu pun pinjam warna merah kawan tu. Padahal tadi kamu dah pegang gigi. So kita ada transfusion of liquid kat situ. Kamu dah membawa kotoran. Sebab itulah kita menggalakkan supaya tidak digalakkan untuk meminjam barang. Ataupun digalakkan untuk sentiasa mencuci tangan. Kamu dah pegang gigi ke, dah pegang muka ke, dah korek hidung ke, apa ke. Beritahu dekat cikgu, saya korek hidung saya lah. Saya nak pergi tandas untuk cuci tangan. Cikgu kata, okey, pakai pas keluar, cuci tangan. Balik kelas, boleh pinjam kawan punya lah. Kawan pun kalau tak okey, ambil tadi yang saya kata tisu basah tadi tu, lap yang kawan dia pinjam, simpan. Macam tu. Okey, ini ialah kelas. Inilah kelas kita. Sekolah baru yang cantik. Kan? Sekarang lagi cantik, lagi best. Kita ada kipas yang banyak. Kan? Kalau kamu tengok dalam kelas tu, dekat atas tu ada kipas dekat tengah sahaja. Tapi sekarang, tambah lagi kipas. Di tepi kiri dan kanan ni pun ada kipas. Banyak kipas. Selesa. Yang seterusnya, ini kelas. Yang seterusnya, ini adalah kantin. Tetapi, ini kantin sekolah lain. Kantin sekolah kita lagi cantik. Tapi gambarnya tidak ada. So, saya letaklah ini adalah gambaran kantin. Kantin sekolah. Ini pula ialah padang sekolah kita. Walaupun saiznya sederhana. Kan? Walaupun saiznya sederhana. Tetapi saya memberi jaminan kalau kamu PJ dengan Cikgu Luffy nanti memang macam ni. Memang best PJ dengan Cikgu Luffy. Memang best. Kan? Kamu boleh main bola, kamu boleh main badminton, kamu boleh main lambung-lambung undi kacang, kamu boleh buat macam-macam benda dan sebagainya lah. Seterusnya, kita ada parking guru. Parking guru pun boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti PJ. Kalau kamu tengok dekat sini, tahun lepas, semua ada murid yang selesa untuk memakai pelitup separuh muka. Dia boleh pakai. Ada yang rasa, rimas lah, nak buka sekejap. Ada juga yang buka, dia boleh buka sekejap. Ini PJ tahun lepas.
Nampak menara KLCC belakang tu. Dia cantiknya sekolah kita kan. Okey. Seterusnya, ini ialah Dewan Sekolah. Yang depan itu ialah guru besar. Dan saya nak bagi tahu yang paling best lagi tentang Dewan kita sekarang. Lantai tu bukan lagi simen. Kita dah letak tile cantik. Okay. Biasanya cikgu-cikgu menggunakan Dewan Sekolah ni untuk berhimpun. Sabar. Tunggu. Kita juga ada buat aktiviti Tunggu ya. persembahan dan sebagainya lah. Kan? Ini ialah Dewan Sekolah kita. Ya Allah, punya cantik. Dia cantik lah punya pusat sumber. Pusat sumber tu apa? Pusat sumber itu ialah perpustakaan kan. Okay, dalam gambar ini ialah ketika sebelum COVID melanda. Maksudnya pelajar masih lagi boleh berada dekat membaca bersama-sama ataupun memilih buku dekat belakangnya sama-sama. Tapi disebabkan oleh COVID, sekarang kita kena mengamalkan penjarakan fizikal, tak boleh terlampau dekat. Nak sembang pun tak boleh melebihi masa 10 hingga 15 minit. Okey, lagi kita ada bilik guru. Abang-abang kakak kamu kalau kalau teacher kata okey pergi ambil buku dekat bilik guru, dia orang gembira. Sebab apa gembira pergi bilik guru? Sebab kita ada aircon yang sejuk. Masuk bilik guru, sejuk. Kan? Bilik guru pun cantik. Contoh. Ini adalah bilik guru ya anak-anak ya. Kita tengok ini adalah bilik guru. Apa yang buka suara? Kita tutup suara So ni kita bilik suara guru. Waktu pra ni ada masuk dalam ni juga. Kalau dia tengok apa api. Seterusnya kita ada makmal komputer. Macam ada. Kita ada makmal komputer. Cikgu Luffy juga biasa suruh bawa murid pergi makmal komputer. Dan dalam makmal komputer pun ada aircon sejuk. Dan komputer dia pun semua cantik. So itulah sedikit, ada banyak kawasan yang lain. Ada banyak lagi kawasan sekolah yang lain seperti kedai buku. Ada bawah tu kita ada prasekolah. Prasekolah pun cantik. Ada. Banyak. Hebat. Kamu ni kena semute tau. Jangan cakap. Ni. Kemudian kita ada lagi kawasan-kawasan lain yang saya tak nyatakan lah. Dan sebab itulah saya tunjuk gambar sekolah kita supaya kamu sentiasa bersemangat untuk datang ke sekolah. Macam mana kita nak datang ke sekolah? Kalau kita nak datang ke sekolah, kita kena pastikan kita menjaga kebersihan. Macam mana kita nak menjaga kebersihan? Kita pakai mask. Kita pakai hand sanitizer. Kan? Sebelum pergi sekolah, kita kena bersihkan badan. Macam mana kita nak bersihkan badan sebelum pergi sekolah? Kita mandi sebelum datang ke sekolah. Dah mandi, kita shampoo rambut dan sebagainya lah. Kan? Kita pakai kasut, kita pakai seluar, kita pakai baju. Itu semua adalah untuk menjaga kebersihan. Okay. Itu semua adalah untuk menjaga kebersihan. Contoh. Saya suka nak ulang banyak kali. Kita kenalah menjaga kebersihan kerana virus COVID ini tidak boleh merebak sekiranya kita mengamalkan
penjagaan kebersihan diri yang baik. Kan? Kamu nak pegang barang, kamu sanitize. Virus tu mati. And then kamu nak makan, cuci tangan. Virus itu mati. Kamu nak keluar rumah, pakai mask. Virus itu tidak boleh masuk melalui hidung ataupun mulut kamu. Kamu sampai rumah, bersihkan badan, mandi. Pun virus itu pun mati ya. Okey, jadi dah lama dah saya bercakap. Sekarang ialah jam 9.53. Saya bermula kelas tadi pukul 9.10. So dah hampir 40 minit. Tapi pun ada dekat 40 yang belum. Jadi akhiri kelas kita. Ya, saya akan akhiri kelas kita. Okay. Dan yang terakhir sekali, kita ada peranan murid tahun 1. Apa yang kamu perlu buat untuk melawan wabak COVID? Kita kena ikut SOP. Kita kena ikut SOP yang saya cakap tadi. Kemudian kita kena kerap basuh tangan, pakai mask. Kemudian menggunakan hand sanitizer. Kan? Ada hand sanitizer yang gantung kat beg tu pun boleh. Kemudian kita tidak bersembang pada jarak yang dekat. Elakkan 3S. Sembang jarak dekat. Apa 3S? Sembang jarak dekat tak boleh. Berada di tempat sesak pun tak boleh. Berada di tempat yang sempit dengan orang yang ramai pun tak boleh. Itulah 3S. Sembang jarak dekat tak boleh. Berada di tempat sesak tak boleh. Sesak tu F juga. Kemudian elakkan berada di tempat yang sempit pun tidak dibenarkan. Tidak digalakkan. 3P. Suara lagi, saya tutup suara dah. Syah Aiman ni saya tutup suara Lepas itu, ni yang terakhir. Sentiasa meningkatkan penjagaan kebersihan diri seperti mandi menggunakan sabun, memberus gigi, memakai kasut bertutup, menyikat rambut dan memakai pakaian yang bersih dan keraplah mencuci tangan. Mandi guna sabun, berus gigi, pakai kasut bertutup, ikat rambut dengan kemas dan memakai pakaian yang bersih dan kerap mencuci tangan menggunakan sabun. Itu adalah pesanan dia. Sekiranya kita amalkan benda ini, Ini Salman dah. jumlah jangkitannya berkurang. Ini Salman. Sekolah pun mungkin akan diperbaiki pembelajaran. Ya. Salman. Salman. Kelas kita telah hampir tamat. Boy, warna merah kenapa banyak ke tu? Oi. Oi, punya apa? Apa kau cakap? Kalau kamu cakap ramai-ramai dalam ni, saya kena remove atau bertendang kamu keluar. Sebab saya bila saya bercakap, kamu cakap, dia tak boleh belajar. Faham? Okay. Jadi, kalau kamu tengok dekat sini, ini ialah coronavirus. Dia bukanlah besar macam bola macam ni, tapi dia sangat seni dia. Dan sangat mikro ataupun sangat halus. Kita tak boleh nampak. Dan apabila dia masuk ke dalam, dia menjangkiti badan kita, dia akan menyebabkan kamu sesak nafas,
kemudian akan merosakkan di bahagian paru, kemudian boleh menyebabkan kematian. Itu sangat bahaya. Boleh menyebabkan kematian, terutamanya kepada kanak-kanak, orang tua dan orang yang mempunyai penyakit kronik ataupun dia ada sakit teruk. Okay. So, saya dah habis kat sini. Jadi saya akan tamatkan semua benda ni. Saya akan habis kelas. Dekat sini saya nak buka soalan. Kalau kamu nak bertanya, boleh tanya. Boleh buka suara dan tanya. Ataupun kamu boleh tengok mesej ataupun chat itu. Boleh type itu dan tanya dekat sini. Kalau nak tanya, saya akan belajar dari baik. Lama tak nampak. Panjang dah dia, Syed. Adik kamu Ya. Nama apa adik kamu ni? Cikgu. Ya. Apa saya? Tahu. Saya kenal dia. Baik abang kamu tu. Ada apa nak kata? Dia bukan mic tu. Mic. Dia bukan mic tu. Berapa? Ya, kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa, semua murid kita buat macam ni. Ikut cikgu. Kita buat macam ni. Atau mudah penjual lah, ada kan kolektornya. Ada kan kolektor. Dah, jatuh tangan. Alright. So, saya ucapkan terima kasih kerana kamu online dengan saya. Habiskan kan. Dan insyaAllah selepas ni cikgu-cikgu lain pula akan membuat latihan lah. Dan bagi kawan ataupun ibu bapa yang tidak sempat untuk online dengan saya, jangan risau, saya dah rekod, saya akan share. Okay. Bye-bye. Bye. Bye.